نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa'ama ba'd. Serukan kepada tuan urusi surau dan juga timbalannya, dan serukan Pak Imam, dan serukan ahli dan kuasa surau Desa Jaya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang saya doakan mudah-mudahan diberikan rahmat, diberikan kesihatan kepada bapa, ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak, diberikan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling mustahak, ya, diberikan nikmat iman dan Islam. Itu yang paling kita nak minta, ya. Jadi pada hari ini kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita nak menyambung. Lepas kita telah bercerita tentang talak, ya, tentang talak. Talak ini kata Nabi SAW dalam satu hadis, "Abghadul halal wa indallahi huwa talaq." Sebaik-baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak, ya. Talak. Talak ini benda yang berat lah, benda yang berat. Jadi talak ini kita dah kongsikan terbagi pada 3. Pertama sekali sore, iaitu jelas. Kemudian yang kedua, talak yang dicantumkan, ta'liq. Yang ketiga, kinayah ataupun sindiran. Tapi kita nak kongsikan kat sini, tuan-tuan, tentang lepas dah cerita tentang jenis-jenis talak. Dan insyaAllah hari ini kita masuk dalam tajuk kesan-kesan talak. Kesan-kesan talak terhadap manusia. Kesan dia. Apakah kesan dia? Kesan dia ini antaranya ianya akan menyebabkan lakunya perceraian lah. Kesan talak yang berbesar tadi. Kesan talak ni berlaku perceraian. Okey, kita masuk lagi dalam tajuk baru, yakni talak khulu. Talak khulu boleh masuk. Talak khulu. Jadi hukum talak khulu ni ada 4. Ada 4. Ya. Pertama sekali, hukum talak khulu, yakni khulu ni senang cerita adalah tebus talak. Tebus talak. Seseorang perempuan yang diceraikan tapi dia kena bayar duit. Itu namanya tebus talak. Dia ada kalanya menjadi harus. Khulu ada kalanya menjadi harus. Ini kalau ada buku besar 813 ini juga dalam bab Pustaka Salam yang keempat. Ini kitab ni saya dah yang dulu ada kongsikan. Yang ni kita tak buka lagi, tak yang keempat. Yang saya ada lagi beberapa tunggu. Maka kitab tu tak keluar ni baru beli dah. Saya ingat kitab ni saya baru beli. Jadi saya cari, alhamdulillah. Pak dia kan saya kongsikan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 5. Yang nombor 4 dulu. Jadi saya masa cari ajaran dulu lah. Yang nombor 4 ni saya punya Pak ya, satu belakang pula kan. Saya kongsikan kita yang saya kongsikan. Jadi kongsi kita pada hari ini adalah tebus talak. Hukumnya menjadi harus, ya, Musa 813. Nombor 4 telah kita nombor 4, ya. Secara ringkasnya dia menjadi harus dan tidak berlaku melainkan dengan tebus berbentuk harta yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Maknanya dia hukum jadi harus bila isteri bagi duit kepada suami, jika harta tebusan tersebut diketahui dan disebut ketika dilafazkan khulu. Tebusan yang tersebut itulah yang wajib diberikan oleh isteri kepada suaminya. Maknanya seorang isteri yang diceraikan kepada suaminya, dalam masa yang sama isteri dia keluarkan duit. Ini tebusan lah, ya. Maknanya mungkin dia tak nak diceraikan lah, ya. Mungkin sebab suaminya nak bermadu. Tidak boleh cakap, "Abang, saya akan cari bang, saya tak nak bermadu." Dan suami dia pastinya, "Buat apa? Abang kau nak tambah lagi sampai 4."
tolonglah bang, duit kita nak. Lepas tu dia cakap, saya bayar duit. Kalau di sini kami aku juga. Bagi duit nanti dia kawin dengan kan. Jadi dia hukumnya halus. Ya. Nama macam kejam, tapi dibenarkan dalam Islam. Ya. Maknanya seorang isteri yang mungkin nak diceraikan oleh suaminya dan membayar jumlah. Jadi khulu ni apa nama tuan-tuan, tebusan khulu tidak disebutkan dengan harga yang tertentu sebenarnya, harga khulu. Maksudnya kalau perempuan nak bagi berapa, kalau suami dah jawab berapa lah. Kadang-kadang isterinya tu cuma ada seutas emas kan, beratnya sekilo. Wah, dia ada emas 19 wah kan, emas zaman dulu lagi. Kata suaminya, bolehlah sekilo emas lah. Dari harga ni RM50,000. Ya, satu pertama tu RM50,000. Banyak tu. Jadi cuma ulama mazhab Asy-Syafi'i, khususnya Syekh Dr. Mustafa Muqa dan juga Syekh Dr. Syekh Al-Barjabi dan juga Syekh Dr. Mustafa Aqil dalam kitab Al-Fiqh Manhaj Al-Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab mazhab Syafi'i menyebut, yakni apa tuan-tuan? Suami wajib mendapat mahar misil daripada isteri. Mahar misil ni adalah masa dia bayar mas kahwin tu boleh dipulangkan balik. Mahar misil tu maknanya mas kahwin yang semasa dibagi dulu. Kalau mas kahwinnya RM50, RM50 lah. Mahar misil. Mahar misil. Ya. Maknanya mahar boleh. Maknanya berapa yang abang bagi dulu. Kan hantaran ni adat budaya kita. Tapi mahar tu, mahar misil itu adalah pas kahwin ni. Semasa dia kahwin dengan suami, dengan isterinya, berapa dia bantu. Itu maksudnya mahar misil. Murah je. Kalau RM22.5, RM22.5 keluar balik kan. Tapi kalau dia masa dia kahwin tu pas kahwinnya RM22.5, tapi antaranya RM10,000, suami boleh dapat RM10,000. Tapi kalau suami pandai, RM10,000 dulu berapa? Kalau masa nak kahwin dengan awak, RM10,000 dulu sama dengan $10,000, tak $10,000 sekarang. Jadi kali dengan 4.2 RM420. Maknanya RM1,200 kali jadi RM42,000. Sebab digantikan dengan, dinilaikan dengan $2 US. Ini contohlah. Maknanya kalau nak buat macam itu, mahal misil. Tapi mahal misil ini lebih kepada antara mas kahwin, ya. Jadi kat sini disebut jika suami menggunakan kalimah khulu untuk tujuan talak tanpa menyebut sebarang hak tebusan dan tidak terlintas di hatinya untuk mendapatkan tebusan, dia adalah talak biasa yang menggunakan lafaz khulu. Maksudnya kalau suaminya masa menceraikan isterinya, katakanlah kata suami dia sebut demikian, kata suaminya, katakanlah suami namanya Jam cakap dengan isterinya nama isterinya yang aku ceraikan kamu dengan talak satu sebanyak RM30. Maknanya dekat sini menyebut kalau sedemikian, maknanya dia sebenarnya menceraikan dengan talak biasa. Sebab apa? Sebab dia tidak menyebut sebarang keputusan pada awal. Yang disebut adalah talak ini. Dia maknanya dianggap sebagai talak biasa dia sebenarnya. Dia nak katakan talak khulu ni, dia mesti gunakan kataan khulu sebelum dia menceraikan. Kata RM100 bagi pada aku, kau jatuh talak. Maknanya duit dulu disebut. Nah, betul, talak khulu. Jadi kita ni kadang-kadang susah nak praktik sebab tak pernah buat. Kita nak faham kan? Cuma nak tahu je lah ini sebab tebus talak. Ya. Cara jalan je lah. Ya. Tebus talak ni jarang berlaku sebenarnya di mahkamah. Ya, tebus talak ni jarang berlaku. Kalau kita tengok pun, kajian menunjukkan pun kebanyakannya seorang suami isteri yang telah bercerai, semasa proses pengesahan lapas cerai itu,
barulah ini disebut di mahkamah apa tuntutan itu biasalah. Tapi kalau biasa cerai ini banyak jarang, jarang berlaku. Tapi ada lah, tapi jarang. Jadi yang kedua tuan-tuan, antara hukum-hukum khuluk tidak akan berlaku melainkan daripada isteri yang berakal dan matang. Maknanya isteri yang berakal dan isteri yang matang. Maknanya kalau isterinya ada masalah, boleh dianggap tidak jatuh. Isteri yang tidak berakal atau tidak matang tidak layak untuk membuat keputusan dan tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan sesuatu. Maknanya hukum talak ini mungkin kalau isterinya disahkan oleh doktor ada masalah kejiwaan, ya, mungkin sebab tekanan hidup yang terlalu tinggi yang diberikan oleh suami, maka akhirnya isterinya menjadi tidak berapa stabil, maka hakim berhak untuk menolak proses khuluk tersebut. Jadi tuan-tuan, seandainya kalau suami menyebut talak khuluk kepada isterinya yang sedemikian, maka dia bertukar daripada talak khuluk kepada talak wajib, talak biasa. Kalau ini raja'ah, talak yang boleh dirujuk. Ya. Dan suami tidak berhak untuk mendapat duit daripada isterinya. Ini maknanya dalam keadaan sedemikianlah. Katakanlah suami isterinya mungkin ada masalah kesihatan, masalah jiwaan atau sebagainya. Suaminya pula mengambil manfaat daripada isterinya tentang masalah tersebut. Akhirnya isterinya pula kebetulan ada banyak duit sepadan. Dia jual hijab, hijab dapat untung, jual baju, semasa dia sihat, jual tudung, kumpul, maklumlah orang perempuan kan dia suka menyimpan. Akhirnya dia tahu, suaminya tahu isterinya banyak duit, dia ada kesempatan. Tapi pun dalam masa sama isterinya kurang berakal, ada masalah lah, ya. Ataupun isterinya tidak matang, mungkin isteri dia ada masalah sikit, masalah lembam ke apa kan, masalah waktu ke pembelajaran dan sebagainya. Maka kat sini suaminya tidak dianggap sebagai cerai khuluk, tapi dianggap sebagai tebus talak sahih. Seterusnya yang ketiga, jika suami melafazkan talak khuluk terhadap isterinya, isteri berhak menguruskan dirinya sendiri dan suami tidak mempunyai kuasa terhadapnya. Jadi kalau kita tengok tebus talak ni sifat dia macam pasah, macam pasah. Dia tidak ada jumlah. Kalau perkara ini benar-benar berlaku, dia tidak ada jumlah raj'i. Tak ada satu, tak ada dua, tak ada tiga. Itu kelebihan talak, tebus talak, ataupun talak khuluk. Dia tak ada jumlah kelebihan dia. Maknanya dia macam pasah lah tuan-tuan. Dia tak ada rujuk. Dia kena nikah semua kalau berlaku. Sebab tu tebus talak ni, kalau dia ada melibatkan bayaran, katakanlah demikian, maka dia punya standard dia macam pasah. Itu namanya talak bain sughra. Kan talak bain sughra ni dia ada tiga. Ada dua. Ada tiga pertama. Satu pasah, yang kedua khuluk, yang ketiga cerai bagi perempuan yang bawah umur. Cerai janda berias. Tak ada jumlah iddah. Ya. Dia boleh kahwin dengan orang lain. Kelebihan dia lah, kelebihan dia. Kenapa? Cerai, bain, sughra. Saya pun yang saya faham tu lah. Kalau cerai, bain, sughra itu talak tiga. Itu bain, sughra yang tak boleh dirujuk sendiri. Melainkan ada pernikahan wanita tersebut dengan lelaki lain, dan baru diceraikan baru kali itu dengan nikah. Ya. Dia betul.
Cumanya kalau dalam bab nikah cerai roj'i ini tuan-tuan, rupanya dalam mazhab Syafi'i ini dia dibawa pula. Katakanlah satu suami itu diceraikan isteri talak satu, kan? Talak satu, kemudian habis dia punya jumlah iddah dia, sampai habis tempoh tak rujuk. Kemudian dia nikah semula, rupanya dia bukan kembali 3 balik, dia tetap laki dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Maksudnya dia setengah orang dia nak kumpul balik 3 kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tak. Maksudnya dia tetap bawa yang laki tu. Maknanya cuma bezanya kalau belum habis iddah dia boleh rujuk. Tapi kalau sudah habis iddah dia kena nikah dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Nanti insyaAllah kita akan sampai atau mungkin kita tak terlepas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini sekadar berkongsi lah. Saya kira kita pun, saya pun sama-sama juga. Bila kita lama tak buka kitab fiqh ni, kita akan lupa. Kita tak biasa kan. Sebab kalau orang tu dia bersyarat, memang tiap hari buka kitab ni, memang dia akan ingat lah. Orang muda pun boleh lupa. Tak lagi kalau lama tak asal. Jadi memang tak sama-sama asal kan. Sama-sama asal, sama-sama kaji, dan juga sama-sama kita mengumpulkan takar rara tahap kakak, ulang-ulang. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, dalam kitab Syed Sabir pun, perbandingan fiqh Syed Sabir pun menceritakan tentang semuanya. Kita buka kitab Syed Sabir itu sama juga. Maknanya dalam ceraian begitu. Maksudnya kalau suami dah ceraikan isterinya, dah habis tempoh iddah, dia nikah semula, tetap baki ni, baki yang dirilakan. Maknanya begitu sedemikian. Jadi yang ketiga, tadi itu sebut tentang jika suami tidak boleh, jadi suami tidak boleh merujuk isteri, tidak boleh merujuk kepada isterinya semasa iddah kerana khulu adalah sejenis talak bain surah. Jadi kalau mereka nak bersama semula, kena nak nikah baru dengan membayar mas kahwin yang baru. Dan juga bekas isteri berhak untuk membuat keputusan. Biasanya dia tak nak lah, dia tu kan. Dia biasa dah tak nak lah kan. Kalau dia nak bayar semua, tiba-tiba suami kata, kahwin semula lah, nikah semula lah. Pasti isteri kata tak boleh lah. Masa awak cakap dulu, minta dulu, awak tak nak fikir banyak. Biasa macam itu juga. Biasa isteri kalau kita tengok pengalaman kadang isteri saya ni, dia kan bawa kes cerai ke apa, maknanya dia cerita lah, tapi dia tak cerita nama orang ni. Masa nak bercerai bukan main. Tapi bila dah cerai, punya isteri suaminya tak boleh nak hidup tanpa isteri. Tapi mungkin pada waktu isteri dah berubah, dia dah selain. Masa belum diceraikan, isteri dia pun merayu jangan diceraikan, suami marah. Tapi bila diceraikan, dia kata bagus pula diceraikan oleh suaminya, lapang sekali kan? Lapang sekali. Tiba-tiba suaminya tengok isteri dia lebih lapang kepala, kena ceria balik, gembira balik. Dia jealous pula dengan isteri dia, dapat ceria kan? Karena bila suami nak rujuk balik, dah tak nak lah. Dia tak nak. Kalau ikutkan tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i, rujuk pun sebenarnya kalau ikutkan dalam satu hadis tersebut, 3 perkara yang guraunya pun jadi, cerai apa ni betul-betul jadi, antaranya adalah talak dan rujuk dan juga nikah. Dalam mazhab Syafi'i pun kadang-kadang kalau tuan-tuan rujuk di Jabatan Kehakiman negeri itu pun tidak diterima. Kalau suami nak merujuk isteri dia, isteri dia dah tak nak. Kata, walaupun masih lagi ada baki 2 katakanlah, atau ada baki 1. Kata, kan boleh dalam hadis sebut, tapi isteri boleh buat bantahan. Katakanlah, aduh suami saya lepas diceraikan saya, kemain orang, lepas tu tiba-tiba dia cakap dengan saya je, saya rujuk awak. Saya tak nak dia. Kan? Dia boleh buat bantahan. Maksudnya dia boleh tidak menerima. Jadi kalau kita tengok
kebanyakannya di mahkamah syariah ni, dia akan terima rujuk yang betul-betul disetujui oleh isteri. Kalau isteri dah tak nak, walaupun dalam hadis tersebut boleh, dia boleh membantu, dia boleh menolak. Maknanya tidak boleh diterima. Ini maksudnya maknanya begitu sekali. Maknanya tidak boleh sembarangan. Ya, begitu. Begitu juga tidak dianggap rujuk kalau tidak ada lafaz rujuk. Dia orang dua cerita apa ni, apa marah-marah, tiba-tiba datang sayang. Dalam masa sama dia buat benda kan, buat kerjaan suami isteri lah. Tapi dia tak sempat rujuk, tak cakap rujuk, maka itu pun tidak dianggap sebagai rujuk. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalam Syafi'i ni straight dia. Setengah orang dia tak cakap rujuk. Macam baru-baru ni ada satu kisah lah, seorang lelaki dan perempuan, dia dah berdua dah cadang untuk bercerai, tapi besok dia nak pergi lamar cerai, malam tu dia orang menunggu dulu sambung. Bila kita tanya, bila kali pertama, kali terakhir ni bersama, malam tadi. Malam tadi balik dah, dia suruh balik. Suruh balik je kan. Aku marah kan. Sebab dia pasal dia minta sampai buat surat permohonan tu. Nak kes dia dicepatkan. Tapi bila dicepatkan malam tadi pula buat. Kami balik lah. Alhamdulillah, justru balik tak datang-datang. Tapi bahagia lah. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang saya bilang, kita tamu cerita bab khuluk ni, ya. Jadi isteri yang telah ada khuluk tidak boleh ditalak. Maknanya kalau suami yang telah menceraikan isterinya dengan khuluk, katakanlah lepas tu dijumpa lagi suami isteri di pasar, dia marah, kau berapa keluar ni ceraikan isteri, maka pada ketika itu cerainya tidak boleh, tidak ada function. Sebab apa? Sebab dah bukan suami dia, dia bukan isteri dia, aku nak ceraikan, aku nak jatuh, tak jatuh lah, sebab bukan isteri kan. Tidak boleh ditalak, tidak boleh dizihar, atau tidak boleh dihilang. Jadi sepanjang tempoh sebut, tempoh dia khuluk dia. Jadi tuan-tuan, apa sahaja yang disebut oleh suami pada waktu itu tidak memberikan kesan atau bekas. Ini maksud talak khuluk. Jadi kalau dalam mahkamah, saya ceritakan dalam mahkamah ni, biasanya sebelum berlakunya proses lafaz cerai, biasanya isteri tidak uzur. Yang kedua, tidak bersama dalam tempoh paling dalam kurang seminggu. Dan yang ketiga, dia dalam keadaan dia bersetuju. Itu biasa hakim baru terima. Kalau di mahkamah lah, yang saya faham. Jadi biasa kalau uzur, dia suruh balik. Maksudnya apa? Sebab apa suruh balik? Sebab tempoh edarnya akan menjadi panjang. Biasa hakim memikirkan sedemikian. Tempoh edarnya akan menjadi panjang. Walaupun 3 kali suci, tapi dia bercerai dalam keadaan uzur, pada ketika itu biasa disuruh balik. Dia bagi suci dulu, baru dilapaskan cerai. Ini biasanya hakim sedemikian, membuat perkiraan sedemikian itulah tuan. Jadi yang kelima, suami diharuskan melafazkan khuluk dalam cerai dalam keadaan isteri berada dalam keadaan, kalau dalam keadaan apa ni khuluk, dalam ikut mazhab Asy-Syafi'i dibenarkan. Khuluk ni dalam keadaan haid dibenarkan dan dalam keadaan suci dibenarkan. Ini kalau dalam bab khuluk. Tapi kalau ini saya nak kongsikan, kalau di mahkamah berbeza keadaannya dengan kitab yang dibaca. Kan? Kalau di mahkamah biasanya kalau uzur suruh balik dulu. Kalau nak dapat perceraian lah. Ini mungkin tuan bapa mungkin boleh nasihatkan lah nanti pada mungkin ada yang minta pandangan dan minta pandangan kepada kita beritahu pada dia suruh baliklah. Sebenarnya itu mana suruh ditang. Jadi dalam bab khuluk ni saya dah selesai lah. Seterusnya tuan-tuan, kita masuk dalam tajuk talak yang dimiliki oleh suami
Jadi talak yang dimiliki oleh suami ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw ya'wallazi biyadihi 'uqdatun nikah." Atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, memberikan mas kawin itu sepenuhnya. Jadi kat sini menceritakan kepada kita, walau bagaimanapun isteri boleh mendapatkan hak talak dalam keadaan tertentu, terutamanya ada beberapa perkara. Kat sini talak yang dimiliki oleh suami ini boleh diambil oleh isteri. Pertama, jika dia dimudaratkan oleh suaminya. Maksudnya kalau seorang suami yang memudaratkan isterinya, ini maknanya dia talak tu boleh diambil oleh isteri. Ini maksudnya setelah kita pasaklah, pasak. Ini pasak. Jadi kalau suaminya memudaratkan isteri, pukul ke makian pun masuklah serangan mental. Kadang-kadang suami pun kena, isteri pun kena mengenai suami kan. Kadang berlaku sama juga kan. Kadang suami pun ada yang serang isteri, kadang ada yang isteri pun serang suami, sama-sama serang menyerang lah. Kan? Di antara satu sama lain. Maknanya kat situ talak tersebut diambil alih oleh isteri. Ini kaedah kitab kuning ni, cara dicakap macam ni. Yang kedua tuan-tuan, jika suami cuai dan tidak memenuhi sebahagian daripada hak isteri. Suami cuai, suami cuai. Kemudian hubungan di antara mereka berdua tidak lagi diperbaiki, pada waktu itu qadhi ataupun mahkamah boleh menjatuhkan talak dengan keinginan isteri. Ini sebenarnya kita fasah, fasah. Pada sedemikian. Jadi sebenarnya kita perbuatan fasah ni. Tapi kalau kat sini disebut istilahnya suami asalnya memiliki talak, tapi kemudian isteri minta qadhi yang seluruh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229 ada menyebut, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan." Talak itu yang boleh dirujuk ada 2 kali saja. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi pegang, pegang kasih sayang. Saya kira penting begitu semua ni, pegang kasih sayang. Banyak bapa daripada saya ni yang sudah bertahan lama kahwin. Maknanya menjadi rujukan anak-anak lah. Macam saya ni kira anak-anak juga lah, pada anak-anak tuan-tuan. Kahwinan saya pun baru berusia 15 tahun, baru lagi. Tapi saya kira banyak lagi perkara yang saya masih belajar. Kerana apa tuan-tuan? Kerana setiap hari sebenarnya kadang-kadang kita baru tahu, pasangan aku gini kan. Kadang-kadang kita balik, ada perkara baru. Saya kira bapak-bapak pun sama. Walaupun mungkin dah usia perkahwinan mungkin dah 40 tahun kan, 50 tahun, kadang-kadang bila tengok isteri atau isteri tengok suami, mana ada sesuatu perkara baru yang kita belajar. Baru macam ni punya, ada perkara baru. Selama ni tak tahu rupanya isteri pandai masak sekian-sekian. Pandai masak punya. Ini baru belajar kan dekat YouTube kan. Mana tahu kan, mana ada perkara tahu, ada ilmu yang kita lebih tahu. Begitu juga isteri, rupanya tahu suaminya ada perkara baru yang dia dapat tahu. Mana perkara-perkara ini kadang-kadang sebenarnya makin baru. Lepas tu setiap hari proses pembelajaran. Jadi kalau kita tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebut, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghairah. Ini kisah seorang isteri yang telah diceraikan talak 3, tak boleh rujuk melainkan dikahwin dengan lelaki lain. Kemudian dicerai. Jadi itulah terus kali itu kan. Tapi kadang-kadang ini saya cerita pengalaman saya ini
dia kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang saya cerita kadang kawan-kawan kan, kawan-kawan yang kadang-kadang ini rakan-rakan uang di bahagian mahkamah ni, kadang dia berbual lah. Dia klien aku ni tengah cari begitu ni. Saya bertanya, cari apa? Dia gini, dia pun cerita lah. Dia dah cerai isteri ni talak 3. Talak 3 kan. Lepas tu dah terjadi satu. Itulah bila dia cerai isteri talak 3, dia nyesal pula. Itulah kalau boleh nak cari orang boleh bantu. Saya pun sengih kan. Berbual, di ujung-ujung je apa? Engkau boleh? Itu dah. Saya pun gitu je lah kan. Tak berani buat lah kan. Kalau buat malu saya kan, tuan kantor ambil lah. Boleh buat juga pun tu. Ambil lah. Jawatan lain pun tarik lah kan. Berani lah buat. Tapi cara banyak juga kan berbual. Ada tu sebenarnya tuan. Kalau kita saya nak kongsikan kalau saya berada dalam lingkungan yang tadi pula. Maksudnya bila kita berbual, kalau tuan-tuan kalau ditanya, dia ada kan setengah tu ya, bila dia dah cerai ke apa tu, dah sampai berangkat talak 3 dah apa. Jauh kadang ada rasa lagi. Sayang tu datang balik. Ya, mungkin dia dah tengok pasal dia gini ibu-ibu kan. Kadang-kadang ialah saya kira ibu-ibu ni dengan bapa ni kenal bapa masa belum apa tu tak. Ya. Kenal suami ni masih lagi tak ada apa-apa, zero lagi, belum ada kereta, belum beli rumah. Jadi dia tak sama dengan jumpa dah dapat dah ada kereta dah apa. Jadi bila dia dah bercerai, dia dapat kawan suami baru lah, isteri baru tak sama dengan dia sama-sama dulu susah. Jadi kenangan itulah yang dua kali nak patah balik pun, tapi dah lambat lah kan, dah tak lagi dah itu yang kadang-kadang tak sama lah bini aku yang baru ni. Beza lah, besar pula tak jaga, tak kontrol. Suami isteri baru pun cakap, aku tak masalah dapat suami kamu lagi kamu lah. Garang-garang dia pun kami sama-sama dulu susah kan. Kita lah dah sebab tu ujung-ujung kalau boleh tu nak jadi cina juga yang boleh percayai ke apa kan. Yang boleh percayai apakah pada janji. Kalau boleh, kalau nak cari berlaku janji itulah yang boleh ada latar belakang yang boleh dipercayai lah. Yang datang ya, ya okey, begitulah kan. Duit berapa-berapa boleh dibayar. Tapi jangan mahal-mahal lah, 10,000 pun dia kan. Dia nak cari yang betul. Kadang-kadang isterinya pun masih lagi janda. Dia pasal anak 3 dia dah tak ada hati lagi dengan laki-laki lain kan. Dia dah masukkan anak. Kalau dia macam tu. Tapi ini berubah lagi saja. InsyaAllah tak akan ada yang berlaku. Tapi kalau ada yang berlaku ni tuan-tuan, perbuatan ini berdosa lah kalau ikut dalam Islam. Tapi kalau dia akad gitu je, sah tak? Sebab apa-apa perbincangan sebelum nikah tidak dikira. Dia penting lapas itu lapas. Kalau lapas betul, rupanya ada kepentingan sekali. Suami isterinya pula, tapi perbuatan itu sebenarnya berdosa lah. Ketikanya dia berdosa. Tapi kalau kaji betul-betul pun hukumnya pun haram sebenarnya. Hukumnya pun haram. Tapi ada setengah orang mula-mula bukan main. Tak nak kan. Tapi bila dah nikah betul, tak payahlah. 10,000. Isteri dia ini lagi kaya kan. Rupanya bini dia yang nikah tu lagi kaya. 10,000. 100,000 kau tak nak ceraikan. Dia dah lupa dapat bini kan. Macam itu lah. Nah, tapi perkara ini mungkin tak berlaku. Setakat ni saya tak pernah tengok lah tuan-tuan. Tapi kalau perkara berlaku boleh diadukan di bahagian penguasa. Saya takutnya benda ni menjadi sindiket. Walaupun nampak macam ni, tapi kalau perkara ni katakanlah rupanya ada aduan, dia pun tak ada aduan, rupanya ada pakatan. Tapi kalau juru nikah yang ada authority tahu, maka dia haram untuk nikahkan. Kalau haram, sebab dia tahu tu, dia boleh menolak, tak boleh, dia tak boleh nikahkan. Ini perbuatan yang tak betul. Tapi kalau dia pun paling juga, tak tengok, kan okey. Kan? Tapi kalau dia betul-betul, dia kena tolak lah, tak boleh nikahkan. Ya. Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lusin. Dia kalau rumah tu dibina selepas tempoh perkahwinan, maka isteri ada hak. Katakanlah rumah tu dia didapat, katakan dia kahwin tahun 2020, rumah tu dibeli tahun 2021, maka isteri ada apa? Ada hak pencarian kat situ. Kalau dia bercerai, isteri boleh tuntut harta pencarian. Mana-mana harta suami yang didapati selepas tempoh perkahwinan, kalau ada berlaku perceraian ataupun suami itu meninggal sekalipun, dia boleh tuntut dulu sebenarnya. Boleh tuntut dulu harta pencarian. Suami itu berdosa sebab dia tinggalkan isterinya dalam keadaan tidak ada nafkah. Cumanya kalau suami itu, isteri itu redha, mungkin masalah ekonomi, pandemik itu tak dosa lah. Tapi kalau dia tak redha, walaupun dia bekerja, contohlah isterinya cikgu, katakan isteri cikgu grade 48, suami dia gaji kecil je, itu pun tetap suami wajib bagi nafkah. Semampu dia lah, dia punya tahap dia lah. Tak ada kerja. Dia boleh minta. Dia kalau bukan kaedah fiqh, pertama kena minta dulu. Yang pertama kena minta dulu. Yang kedua, dia boleh buat tuntutan nafkah di Biro Bantuan Guaman, di bangunan landmark. Pergi ke Bantuan Guaman, buat tuntutan nafkah, ataupun nanti tulis telefon mati. Telefon saya pergi telefon mati. Buat tuntutan nafkah. Ada nanti buat tuntutan nafkah je. Boleh tuntutan nafkah. Tak nafkah boleh buat tuntutan. Itu yang kedua. Tapi biasanya kalau macam ini, tentang isteri yang ditinggalkan suami ini, suami ini berdosa lah. Dan dia kalau ikutkan dia boleh minta cerai tu. Buat ke Biro Bantuan Guaman, minta cerai. Tapi dia boleh juga tuntut nafkah dulu sebenarnya. Dia boleh tuntut pada sebenarnya dia boleh tuntut pada suami. Dan dia boleh tuntut pula dengan adik-beradik suami itu. Kalau isterinya, suami itu tidak berada di tempat tersebut, katakanlah suami ini balik ke Sarawak, kemudian dalam sama dia ada abang dia duduk kat sini, dia boleh minta. Cuma kalau dalam masa suami bayar masa taklid, kan ada. Manakala saya tinggalkan isteri saya 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih, maka dia ataupun keluarganya tidak memberi nafkah kepada saya, pada ketika itu saya berhak untuk nafkah. Kan? Wah, ahlinya? Dia boleh minta tu. Atau dia dengan anak dia kata jumpa dengan abang ipar dia, ataupun adik ipar dia ke, ataupun kakak pada suami tu, beritahu dia. Dia boleh minta daripada keluarga adik-adik suami. Kalau dalam Islam lah boleh minta. Kalau sama-sama susah, sama-sama ditinggalkan kakak ipar, aku pun ditinggalkan juga. Dia sama-sama ditinggalkan oleh suami. Sama-sama suaminya tak beritahu tahu apa. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi saya carikan rujuk dulu ke Biro Bantuan Guaman. Dia ada kat situ. Biro Bantuan Guaman tu ada dia punya timbalan Tuan Wan Zulhelmi kata saya. Dia bahagian ni lah. Dia yang selalu masuk radio Johor FM. Dia berceritakan tentang hak. Dia kata saya, dia pengarah Biro Bantuan Guaman timbalan pengarah tu lah. Dia boleh bagi pandangan. Dan lagi tepat lah. Kalau saya ni faham gitu je kan. Tapi kalau dia lagi tepat boleh bagi. Saya nak selesaikan masalah.
Mungkin dia akan minta biasanya datang pejabat dia akan diberikan ilmu. Saya ingat kalau di Persatuan Perempuan itu percuma sekali, tak ada bayaran. Jadi tuan-tuan hadirin bapak yang saya berikan tentang talak, ya. Kemudian kita masuk dalam yang seterusnya. Dekat sini cerita kepada kita tentang hukum talak yang disebut oleh suami. Jadi saya kira semua dah kira dah tahu faham lah. Itu sekadar mengulang-ulang. Kita masuk dalam tajuk seterusnya, syarat sah talak. Jadi syarat sah talak ni tuan-tuan ada 3 syarat besar. Pertama sekali, akad nikah telah sabit berlaku. Jadi cerai berlaku pada akad nikah yang sah. Jadi kalau akad nikah tak sah, maka tak berlaku. Jadi kalau dalam filem seorang suami palsu menceraikan isteri palsu, sekadar filem saja lah, tapi bukan cerai. Tapi kalau contohnya keduanya suami isteri berlakon cerai, maka jatuh talak. Jangan main-main kan. Ini biasa, ya. Jadi berapa banyak pun diceraikan, maka tidak akan jatuh. Kerana bukan suami. Kemudian yang kedua, seorang suami itu waras serta sempurna akalnya, akalnya sempurna. Jadi kalau kanak-kanak, talak kanak-kanak, talak orang gila dan orang yang tidur tidak akan jatuh. Talak kanak-kanak. Nikah sah tak kanak-kanak kalau nikah? Sah tak? Sah tak seorang kanak-kanak nikah? Kalau kanak-kanak udah balik tak sah lah. Kalau balik kan kanak-kanak. Ya, tapi kalau dah balik dia sah. Orang gila tak salah dia cerai dia, tapi apa nama? Kalau gila ni mesti dia disabitkan gila lah. Ya. Kalau gila-gila remaja, gila-gila itu sah. Ya. Orang yang tidur tidak ada tolak. Kadang-kadang orang tidur diceraikan isteri. Dah isteri nangis. Kenapa? Abang tidur ceraikan saya. Dia mimpi dia punya. Ya. Dalam satu hadis disebut, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Rufi' al-qalam an salasatin. Diangkat ada taklifan, ada tidak diterima satu perkara itu pada 3 perkara. Yang pertama, orang yang tidur sehingga dibangun. Ini orang yang tidur apa saja yang dibuat itu di luar daripada hukum. Masa tidur dia menceraikan isterinya, masa tidur dia cakap dia murtad, masa tidur dia cakap macam-macam, dia masa tidur dia bagi harta pusaka kan, masa tidur dia bagi duit, masa tidur dia buat transaksi bank kan, maka tidak sah. Sebab tidur, ada orang tidur jalan kan, apa nama, sleeping walk kan, tidur jalan kan. Dalam ada satu rancangan TV yang menceritakan tentang orang tidur yang berjalan. Ada satu cerita tu, anak-anak tu boleh berdiri dekat tempat ni, takut tengok, tak jatuh lah tu. Seolah macam dikawal oleh hantu. Duduk dekat tempat. Ada tu kadang-kadang tu dia jalan berdiri kat tirai kantil tu. Dia berdiri kat atas pagar tu, diri dulu. Atas dia gini-gini. Tak jatuh-jatuh. Kita yang tengok dia takut ni. Kan? Budak tu kecil lagi. Jalan dekat naik di sanjat, meja. Jalan, duduk gambar, jalan. Ada satu tu saya tengok. Malam-malam, harimau datang. Ambil budak tu lari. Tak sendiri dari dia. Dari budak ni. Sekali dia tak boleh tengok lagi. Harimau kan kat India banyak. Kata-kata malam-malam, dia ambil budak yang tidur dalam rumah. Sian. Yang hilang. Nanti dah termakan. Kita tengok, saya tengok sekali je. Tak, kita ni pun tak tergambar. Kan? Tapi ada juga yang cerita tentang harimau tu tak dimakan. Dia dah makan maknya, dia tengok anak monyet tu tak dimakan. Okey, yang kedua tuan-tuan, seorang kanak-kanak sehingga dia balik. Ada orang kanak-kanak ni sebelum dia balik tidak sah. Dia pernikahan. Dan orang gila sehingga dia berakal. Ini dia 3 perkara yang boleh menceraikan. Waras dan sempurna akal. Jadi
kat sini dikupas tuan-tuan. Orang yang terlupa dan orang yang tidak mengetahui makna kata-kata yang telah dituturkannya termasuk dalam golongan orang yang ketiga tadi. Orang yang terlupa, termasuklah terlupa. Dilupa kan? Ya ke? Tak cakap pun kan? Tak tahu pun, rupanya dia buat-buat lupa. Tapi kalau dia terlupa, memang dia tak tahu yang dia dah ceraikan isterinya. Ya, macam juga sembahyang kan? Yang orang lupa. Kata isterinya, alah abang ni, kita sembahyang punya. Dah. Lepas tu, bangunnya sembahyang kat masjid. Senang. Bila dia tahu aku dah balik masjid lah. Balik masjid dah. Ni balik masjid tadi dia tak sembahyang. Balik masjid dia dibersihkan sapu-sapu sampah, jadi kan jangan dulu. Dibalik terus belan kat masjid, sapu sampah, lepas balik jangan sini. Yang, kamu dah sembahyang tu? Yang balik masjid tadi? Dah sembahyang. Jadi sembahyang terus di masjid terus kelas. Rupanya kat masjid terus kelas nyapu sampah. Tak sembahyang. Ingat sembahyang dulu pula. Ada orang macam tu. Ada pakcik saya tu tuan-tuan. Dia satu hari dia okey, tapi satu hari dia pening nak makan rupa dah keluar. Dah orang berwara kamu saya. So azan ni memang sedap, tapi azan dah. Azan zuhur pukul 12 setengah. Waktu ni datang kamu untuk yang ketan. Yang tadi ketan yang ke bawah bapak ni. Wah. Rupanya dia bapak tengah azan dia stop. Sejak ini 2-3 hari bapak dia azan asar pula, pukul 3 setengah azan asar. Ini punya dia makan ubat. Ni dia terus ubat. Kadang-kadang jam ni mati pun dia juga. Mana kali jam ni mati, habis kampung dia kan. Masalahnya kampung kan. Yang kesian anak dia lah, ngejok. Tu yang kadang kelakar, foto anak tu yang ketawa, foto ni satu foto. Foto Yamaha yang dia boleh begitu lalu kampung dia kereta tak ada sangat, jadi bila kalau ada motor lalu tu tengok kan? Itu kira dia lupa lah tu, dia tengok jam dan sebagainya, salah ya. Ya. Jadi kat sini dikupas tentang apakah hukum talak orang yang mabuk. Ni. Jadi orang yang mabuk disebabkan ubat yang mesti digunakan dan dia mabuk selepas menggunakannya atau dipaksa dengan ugutan supaya minum minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan ke dalam tubuhnya, hukumnya adalah sama dengan hukum orang kanak-kanak dan orang yang terlupa tadi. Maksudnya gini, kalau orang mabuk, katakanlah saya mabuk disebabkan makan ubat ataupun ubat tu ubat doktor lah kan, ubat kesihatan lah. Mabuk pula, maka hukum yang saya lakukan sama dengan hukum orang yang terlupa atau tertidur tadi. Jangan tengah mabuk ni tersalah cakap, ya, contohlah kan, maka tak jadi. Ataupun dipaksa dengan ugutan. Dipaksa dengan ugutan ni maksudnya menyebabkan kematian lah. Kan? Pisau ke, apa lagi, lempar anak, sebagainya itu ugutan. Kalau setakat mak bapak dia datang tu, kalau kita boleh lari kesaan. Katakan suami suruh ceraikan isteri, mak bapak isteri tu datang, dia lari lah, tingkap, kabur kan. Jangan dia kata saya dipaksa. Apatah lagi kalau yang paksa itu isteri dia, bukan paksa lah, ceraikan saya. Lepas tu kan, ya, itu bukan namanya ugutan, tapi itu namanya kesaan, jatuh ya. Ataupun tuan-tuan kat sini disebut tentang sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Contohnya dia baring, dia tidur, doktor masukkan ini kepada dia. Jadi kesan dari doktor dia mabuk, buat pelali ke apa sebagainya. Itu termasuk rufi'al qalamu an salasati, an-naimu hatta yastayqiz, as-sabiyu hatta yastahlil, al-majnunu hatta yaqil, iaitu orang gila sehingga dia sedar. Hadis sahih riwayat oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kat sini cerita tentang talak orang mabuk. Tapi jika dia mabuk dengan niat, dia mabuk tu dengan niat. Kadang-kadang ubat batuk tu boleh memabukkan juga kan.
Tapi orang kata mana dia tak pernah mau. Tapi mungkin bagi orang sensitif lah, enggak yang tak pernah makan kamu, yang tak pernah makan ubat kan, kemabuk ya, kan? Ya, nanti nak memabukkan diri dia. Atau minum air ketum, dicampur air ketum dia tak ada pun, tak apa pun. Jadi kalau campurkan, kalau ada istilah air ketum campur dengan buat nyamuk saltong tu kan, yang bayar tu, kotor-kotor dia minum. Saya tengok kat YouTube lah, YouTube orang buat air ketum yang memabukkan, campur ada bahan lain dicampur dalam air ketum. Dia bukan air ketum kosong tu kan, air ketum yang ni. Tapi air ketum saya pernah makan minum juga sekali. Air dulu dia, oh tak boleh masuk kan. Dulu lah, tak rasa. Kalau ni saya payah-payah tak boleh masuk ni. Kalau ni mungkin orang lama ni boleh lah. Dia sebenarnya macam air angkat kayu je. Air ketum ni je lah. Tapi kalau mak saya, air bakar wali, mak saya sampai sekarang minum lagi, umur dah 86, minum lagi kan. Ngeri pula saya tengok mak saya kan. Minum masak sikit, minum makan ayam sikit, buat anak minum air. Jadi tadi pun tak selalu lah, seminggu sekali buat air bakar wali kan. Air rebusan, jamu godong, pergi kat Merah Raja. Beliau itu mesti ada. Ya. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi kat sini mabuk dengan pilihan. Maknanya yang haram mabuk dengan pilihan. Bahannya itu terpulang pada kita. Jadi kat sini disebut dalam kitab Syekh Dr. Mustafa Mukhar, mabuk yang diharamkan adalah mabuk dengan pilihannya sendiri tanpa sebarang keuzuran. Itu dia, poin dia. Mabuk atas pilihan tanpa sebarang keuzuran. Tapi kalau contohnya ubat tu dia terpaksa minum, dan ubat ni adalah ubat untuk menyihatkan, tapi dia katakan mabuk, jangan malu, maka kita keuzuran, kita sakit pada ketika itu kita tidak akan dianggap berdosa. Kalau ada berlaku pula. Sebab apa? Sebab uzur dia kalau tak makan ubat mungkin batuk. Ini tu mungkin berbatuk lah. Batuk kan ada berbatuk yang kuat, berbatuk yang tak kuat. Dan ubat batuk yang atas nasihat doktor, dan ubat batuk yang kita boleh beli gitu-gitu je kan. Bila beli Pelbisa ni kan. Pelbisa ni saya ingat ataupun Pelbisa ke pil yang untuk apa menahan sakit ni, saya ingat kalau kita beli kat farmasi gitu-gitu je tak dapat je. Tak dapat. Dia mesti ada recommend doktor. Dia mesti recommend doktor. Kalau tak, ahli farmasi pun tak boleh bagi. Takut ada orang salah gunakan pil tersebut. Kadang-kadang saya pun dah sakit-sakit, baru ke dulu pun nak pergi kan. Kadang-kadang dulu lah. So, kita pergi, tak boleh. Kalau pada tuan boleh. Jadi tuan-tuan, kat sini disebut tentang keuzuran sendiri tanpa ada sebarang mabuk, tanpa ada sebarang pilihan atau keuzuran, maka pada ketika itu jatuh talak kalau dia bercerai. Kalau dia membuat apa-apa akad, itu lain. Tapi dalam bab cerai tetap jatuh. Ini cerita dia bab cerai. Ya. Tapi mungkin dalam perjanjian itu cerita lain. Tapi kalau dalam bab cerai, seorang mabuk yang atas pilihannya tanpa keuzuran, maka boleh jatuh talak. Jadi hukumnya sama seperti hukum orang yang waras. Dan hukuman kerana minuman yang memabukkan itu adalah haram. Sedangkan dia minum itu adalah pilihan mukallaf. Pilihan mukallaf. Dan juga kalau kita tengok ijma' ulama sahabat Nabi SAW menyatakan bahawa kata-kata yang dilafazkan semasa mabuk, seperti dia menuduh orang yang suci berzina, dan juga orang-orang yang baik melakukan kejahatan, akan dikenakan tindakan. Jadi kalau orang mabuk tu dia cakap macam-macam pada kita boleh sue dia balik. Ada orang mabuk juga dia cakap macam-macam. Marah. Macam baru-baru ni kami ada buat operasi OPS ambang kemerdekaan, ambang tahun baru. Saya pergi tuan-tuan dengan dengan TV3 utusan Malaysia, apa semua datang. Tautai wartawan kami datang. Jadi
ketika operasi tersebut pergi ke tempat namanya JOS di tepi Petalido tu. Kalau tuan-tuan pergi ke JOS JPWS, kiri tu ada tempat minuman. Sudut utara saya fikir ada tempat pakcik diorang pakai sombong Adi macam kita ni lagi sombong Adi ngetek. Okey lah, dia ngetek, tapi tu paling sedap. Dia ngetek tu sebab dia lepas tu concern. Ngetek tak ada masalah sebab ada tu, tapi dia bercampur lah sebab tu. Di pasal hujung tu kedapatan 4 orang lelaki dan 3 orang wanita. Tengok dia punya IC, yang perempuan tu IC tutup, memang tutup lepuk. Tapi tengok muka dia sempurna dengan rambut dia yang dicat kuning macam Vietnam. Badan dia pakai seksi. Tengoklah, takkan tak tengok kan, tak tengok check. Tapi itu yang uruskan perempuan lah. Yang itu uruskan laki-laki. Tapi nak menggambarkan pada waktu itu tuan-tuan, umur dia tahun 98, 97, 2012 tu. Mudah tu anak-anak kita. Ada di Thailand kan. Alhamdulillah lah, dia tak ada orang sini tadi. Dia orang Mutiara masih muda kan. Datang kembali. Dia minum. Tapi nak menggambarkan Asberg dengan Winstock, Enco, 3 tong. Dia kalau orang marah kan dia dalam baldi yang besi tu kan. Dalam baldi tu siram air. Letakkan botol tu, satu botol letak 6. Tapi ada 3 botol. 3 baldi. Satu baldi tu ada 6. Satu Winstock, Enco dengan Winstock, Enco dengan Asberg ke apa tu. Satu botol tak mau ringgit. Saya Google kan. Saya Google kan. Saya tengok harga dia dalam Google tu, harga dia satu tu dalam dekat 17 lebih ke 18. Yang kecil tu, yang 5 liter. Itu kalau mungkin beli dekat Shopee. Dekat Shopee kan biasa barang murah. Kan? Harga kalau kat kedai mungkin ada 60, kalau kat Shopee mungkin 45 dapat. Tu kat Shopee, kalau kat tempat JOS tu, tempat kawasan yang saya ingat tu botol tu mau dijual 30 tu. Wallahualam kan. Dia satu tu mungkin 200, 300 ke berapa kan. Bayangkan. Tengok saya duduk je, kami dapat 6 orang. Dari belakang 6 orang. Tapi bolehnya tu lah, ada pagi pula yang ketat kat tepi ujung. Tengok dia memang tertarik lah. Sebab kawasan view tu macam di laut. Ada kolam renang, jadi kita buka. Jadi kalau setakat nak ngetas itu mungkin boleh kot. Jadi kami cuma tengok orang minum arak je kan. Orang yang tak minum arak kami tak kisah. Kita semua faham kan. Kita sekarang duduk kat Johor Bahru ni, kita tak ada masalah sangat. Orang kita boleh faham lah. Kalau kita duduk kat negara daerah yang moden, tapi kita tengok Pak Haji tu minum teh tarik ke apa, dia memang Pak Haji tu lah tu pakai baju kurung kan. Baju kurung pakai kain ketat dengan kawan dia dulu lah kat ujung tepi sana kan, kat JOS. Ya, tapi begitulah keadaannya. Itu belum lagi rumah, hotel sebagainya. Kita pergi malam tu juga dapat sekejap je tu kan, tak sampai setengah jam dah penuh dah. Ni penuh. Air sini je lah, dekat-dekat sini je penuh lagi dah. Tenang. Orang masa tadi tak berhenti. Ya, maknanya maksiat ni ya Allah. Tapi kebanyakan orang muda lah. Orang yang tengah tunang, dalam cinta, yang umur pun dah 30 tahun ke bawah. Jaranglah kami nampak orang dah berusia, tak ada lah. Banyak orang muda lah. Ya, orang muda yang tak boleh nak tahan. Alasannya nak bincang, alasannya kau homeboy dah kan. Alasannya dia daripada muar lah, memang tu kau motor lah, macam dah kan. Hingga nak tengok bunga api kan. Kata, mana ada bunga api? PKP banjir lagi. Tak bunga api pula kan. Pandai pun baik tutup kan. Mana ada bunga api. Jadi kat situ dia punya apa nama? Dia punya kisah dia lah. Ya. Jadi kat sini nak menggambarkan kepada kita tentang tentang talak ya, tentang talak. Jadi kita sambung lagi sikit tuan-tuan. 745. Talak orang yang bergurau. Okey, talak orang yang bergurau dan juga main-main. Apa hukumnya? Jika diperhatikan syarat-syarat jatuhnya talak orang yang dipaksa, kita akan dapat mengetahui bahawa talak orang yang bergurau dan main-main jatuh. Jadi gurau-gurau dan main-main ini juga jatuh.
jangan main-main dengan talak. Ya, jika seorang suami yang waras, balik, berakal dan boleh memilih gurauan, maknanya dianggap jatuh. Ya. Maknanya jatuh ke talak bagi orang yang gurau-gurau. Dalam satu hadis Nabi SAW yang saya kongsikan tadi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang jika dilakukan secara bersungguh-sungguh pun jatuh, dan jika dilakukan secara main-main pun jatuh atau berlaku. Nikah, talak dan juga rujuk. Nikah tu bagi bapa lah, bagi bapa. Dia kan sebutkan nama anak dia lah. Katakan nama anak dia Kipas. Dia cakap, aku nikahkan dengan anak Kipas. Maka yang dekat Qabil tu aku terima. Kata orang pula. Maka yang lain kata, sah. Ada tu kan. Dia Kipas. Dia tak boleh sebut nama anak dia. Punya saya dia anak dara, tapi dia sebutkan anak dara tu budak lagi 10 tahun. Tak boleh sebut. Ada main-main tadi pula. Tak pasal-pasal jadi anak. Jadi berantu. Tapi sebenarnya pun nak main-main pun sebenarnya pun kita tengok juga. Dia tak masuk main-main ni. Lapas itu kena benar. Kita sebut nama anak dia. Kemudian saksinya itu pun kena tengok juga. Tak boleh sembarangan saksi. Itu pun saksi. Dia sebab saksi ni kalau bukan contoh dia ada syarat dia. Dia tak boleh sembarangan jadi saksi. Kalau dia bukan kamu saksi yang sah rokok tak boleh jadi saksi. Sah rokok boleh. Tak boleh jadi saksi. Kalau bapa pun yang nak nikahkan anak dia pun kalau bukan dia tak boleh sah rokok tak tu. Tapi sekarang ni ada fatwa pula dalam keadaan dunia kita yang macam ni, maka bapa yang pun boleh. Dia ada perkecualian kan, takkan merokok ni kan, tapi dia akan boleh dan juga sebagainya. Tapi kalau ikutkan letaknya tu ditanya nanti dalam syarat jadi wali nak nikah anak ni. Siapa? Pak Haji siapa dia? Boleh masih jangan siapa dulu nak nikah anak. Dan begitu sekali ditanya. Saksi pun yang dipilih pun kalau masa di jemaah agama tu yang tak nak rokok. Rokok tak boleh. Kan? Enggak yang di vape pun kalau boleh pun jangan. Rokok ditolak. Kadang-kadang dia tak rokok, tak boleh. Sebab vape ni flower kan. Sebenarnya tu tak boleh sebenarnya tu kan. Perbuatan tidak boleh. Maksudnya pun tak boleh. Vape pun tak boleh, rokok pun tak boleh. Sebab perbuatan kecil kan, perbuatan kecil. Sebab vape ni walaupun dia tidak menghitamkan gigi kan, tapi perbuatan ahli bid'ah lah, kan. Dia nak membuat ni yang baik tapi jadi saksi, tapi dalam nama dia buat perkara yang kan. Tapi bagi mereka yang menghisap rokok, dia sebab rokok ni tidak ada hukum yang qat'i dalam Al-Quran. Dia tak boleh kita katakan putus atau perkara yang putus. Sebelum dia nikah istighfar betul dia. Betul. Itu dari banyak dia orang kita ada istighfar yang belum nikah dan istighfar dari bertaubat. Taubat. Itu banyak istighfar. Jadi saya kira sampai sini dulu. Betul kata Tuan Haji Imam. Betul. Kerana waktu tajdid kan. Itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim kan? Mana tak jadi, kita tak tahu dia mungkin iman dia lemah ataupun dia tak kuat ada sebelum dia nikahkan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira cukuplah sampai sini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kepada perkongsian. Saya doakan tuan-tuan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang dan juga kakak-kakak, Tuan Haji dan juga Puan Hajah diberikan umur yang barakah, umur yang panjang, diberikan keberkatan dalam hidup, dijauhkan daripada bala bencana, malapetaka, mara bahaya, diberikan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada banjir, dijauhkan daripada harta kita dimusnahkan, dan kita semua dijauhkan daripada penyakit COVID-19. Kalau kena pun dah sembuh lah. Kan?
Ini kalau kena sekalipun benar masuk. Ya, dan dengan vaksin yang diterima dan diberikan perkataan oleh Allah SWT, diberikan keluarga yang dirahmat. Itu membaca tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.